Jadi dia ada 3 rangkaian. Dia mesti ada bahasa, kemudian wujudnya knowledge, ilmu, kemudian daripada knowledge atau ilmu tadi wujudnya, terhasilnya tamadun. Bermakna sebelum kita pergi jauh Prof ya, ini ialah intipatinya. Permulaan tadi saya ada menyebut tentang bahawa Allahyarham Tuan Guru Ni Aziz pernah mengatakan bahasa itu ialah nikmat Tuhan yang paling agung, dan dalam tajuk buku Prof ini Prof memilih revolusi bahasa dan asas tamadun. Boleh Prof terangkan sedikit? Bahasa, saya ada bagi dalam Facebook saya kata-kata dalam minggu lepas, saya ingat. Saya ada sebut bahawasanya bahasa merupakan pintu gerbang yang paling besar untuk ilmu pengetahuan. Manakala ilmu pengetahuan pula adalah kunci asas untuk tamadun. Jadi dia ada 3 rangkaian. Dia mesti ada bahasa, kemudian wujudnya knowledge, ilmu, kemudian daripada knowledge atau ilmu tadi wujudnya, terhasilnya tamadun. Bermakna tamadun itu mesti terhasil daripada intelektual, kebolehan intelektual. Dalam arti kata lain, bahasa itu merupakan suatu yang subjektif, yang berbentuk, yang melahirkan satu bentuk intelektual kepada manusia. Melahirkan satu bentuk pemikiran hasil daripada kebolehan berbahasa itu. Jadi betul lah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Allama Adam al-asma'a kullaha. Diajar semua Adam alaihissalam itu segala nama-nama yang terdapat di dalam syurga. Kenapa Allah Ta'ala sebut allama? Perkataan allama itu adalah ilmu. Allama itu mengajar. Mengajar apa? Nama-nama. Nama-nama itu boleh disimpulkan sebagai bahasa. Proses pengajaran itu ialah proses memberitahu bahasa. Di dalam syurga itu banyak benda-bendanya seperti ini batu, pokok, sungai, gunung ganang. Jadi di situ diberi penamaan. Dan makhluk yang sebelum itu tidak dijadikan begitu. Tidak ada konsep allama itu. Kalau kita tahu bahasa Arab ya, dari sudut nahwu dan saraf, perkataan allama itu ialah proses pengajaran ilmu, pengetahuan berdasarkan asas bahasa. Dan Profesor Chomsky pernah sebut benda ni, bahawa setiap makhluk yang terlahir daripada Adam alaihissalam ataupun daripada Homo sapiens itu ataupun yang bernama human being, dia mempunyai satu capacity dalam dia punya brain itu, dia panggil language center. Language itu dia punya tempat untuk receive the info and give you the info. Give and take. Jadi setiap manusia mesti wujud. Mesti ada benda itu. Dan benda ini adakah wujud sebelum kepada yang bergelar Homo erectus? Mengikut beberapa buku ataupun artikel yang saya baca, benda tu ada tetapi dia punya level rendah. Lack of receiving. Sebab tu dia tidak boleh berkomunikasi dengan jelas. Disebabkan itu Adam alaihissalam disebut allama Adam al-asma'a kullaha. Itu konsep bahasa peringkat awal. Sebab tu ahli-ahli sejarah, ahli ekologi dan geografi sekalipun mengakui bahawasanya tamadun itu hanya bermula di Mesopotamia dan tidak bermula sebelum itu. Walaupun kita kalau kita baca the Western scholars tulis the articles kan, dia kata the Homo erectus ada lebih kurang 25 juta tahun ke berjuta-juta tahun, tetapi kenapa ianya hanya berlaku di Mesopotamia?
tamadun itu tidak berlaku di tempat lain. Kenapa berlaku di tempat kawasan Jazirah Al-Arabiah itu? Tempat turunnya Adam alaihissalam itu. Dan kalau kita perhatikan, Homo erectus itu dia scattered. Dia ada di Kenya sikit, dia ada dekat Holland sikit, dia ada dekat Jawa, Trinil. Dia ada di berbagai tempat, di Rusia, di Afrika, dia ada berbagai tempat. Tapi kenapa tamadun hanya bermula di Mesopotamia dan ini telah diiktiraf oleh dunia? Itu satu persoalan yang perlu kita kaji. Bahawasanya Homo erectus, Homo sapien adalah orang yang berbeza, bukannya hasil daripada evolusi.